Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maib menjunjung syiar memaju ummah. Selamat datang ke podcast Salasila Perlis, segalanya Perlis. Bersama dengan saya, Syed Umar Helmi bin Syed Nazri selaku host anda untuk episod kali ini. Ingat Salasila, ingat Syed Helmi. Tak lupa tu. Itu perkara paling wajib kena ingat. Tengok muka ni. Okey. Baik, pada episod kali ini satu episod yang cukup menarik dan mungkin akan menaikkan semangat anak-anak Perlis yang ada di Perlis maupun di luar Perlis. Namun sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk follow page kami iaitu Salasila Perlis, TikTok, YouTube, Instagram dan juga Spotify supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan dengan update ataupun perkembangan terbaru daripada kami dan video-video pendek yang telah kami siarkan bermula daripada episod 1 hinggalah episod yang ke-6. InsyaAllah episod kali ini pun akan dimasukkan ke dalam platform dan juga tuan-tuan boleh tengok. Jangan malu, jangan segan, tekan like, tekan share semua sekali. Dan live per malam ini pun ataupun episod kali ini pun tolong like dan juga share banyak-banyak ke dalam grup-grup yang berkaitan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada episod kali ini saya ditemani dengan tak ada orang lain dah. Dia juga orang tu pun juga. Tak ada orang lain dah. Ahli panel tetap kita Dr. Hazman bin Hassan dari ataupun selaku ni jawatan ni memang perlu sikit. Timbalan yang dipetua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Maib. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Saudara Helmi. Apa khabar Doktor? Dah kali 7 lah ni kita duduk ni. Alhamdulillah. Kan. Jadi pada malam ni bila Saudara Helmi pakai tengkolok ni maknanya kita bertemu lagi dalam episod yang khususnya membicarakan tajuk yang lebih kepada sejarah. Tak ada muka lain, kalau pakai tengkolok je sejarah lah. Kalau benda lain tu, dia nampak santai sikit. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda nak bincang sejarah. Okey. Baik, episod kali ini kita akan menelusuri kronologi dan jasa seorang sultan yang memulakan bibit penubuhan sebuah negeri Melayu baharu iaitu Perlis pada tahun 1841. Ini adalah satu sejarah penting untuk rakyat Perlis sebenarnya. Dan anak-anak muda wajib tahu tajuk ni dan wajib kenal tuanku Diyauddin Mukarram Shah II ini. Sebab nanti kita bincang, tak boleh habaq lagi. Okey. Baiklah. Sultan Diyauddin Mukarram Shah ini merupakan salah seorang kerabat diraja yang pernah menjadikan negeri Perlis sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan Kedah dan baginda turut dikenali sebagai Raja Muda Perlis Setul. Siapa tahu Setul? Setul tu kat Setui, Thailand lah ni. Satun lah. Ataupun Setui. Orang panggil Setui dulu kan. Bahasa Melayu Setui, bahasa Siam Satun. Setun lah. Ni lorak tu dah Okey. Dan tajuk kita pada episod kali ni ialah Sultan Diyauddin Mukarram Shah II ataupun marhum Kayang II. Pengasas Perlis yang dilupakan. Sebab apa dilupakan? Sekejap saya tengok Dr. Hazman senang sikit supaya orang lain semua pun boleh tahu. Saya nak hurai lebih tak boleh. Kita kena jangan lebih pakar sikit tentang sejarah Perlis ni. Baik, seterusnya saya nak tanya doktor lah. Sebab mungkin ramai tertanya-tanya. Dan sebab apa pilihan kita malam ni tajuk tentang marhum Kayang II pemerintah Perlis ataupun pengasas Perlis yang dilupakan. Dan satu lagi doktor, sebelum doktor mula saya nak bangat awal. Okey. Tadi saya tanya sebab apa. Lepas tu saya nak tanya sekali ni sekalikan teruslah. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan pengasas Perlis yang dilupakan? Apa maksud
Apa maksudnya? Ya. Jadi saudara Helmi, sekali lagi terima kasih. Tidak dilupakan jugalah buat sekian kalinya terima kasih juga kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIDS, Ya, betul. dan rakan strategik Penyiaran kita tu. dan juga rakan strategik kita iaitu Suara Sunnah Channel yang sekali lagi telah menghadirkan episod yang sekian kali bagi podcast kita ini. Ya. Jadi tajuk yang diberi adalah Almarhum Kayang 2, Pengasas Perlis yang dilupakan. Ya. Pasal apa kita sebut dilupakan? Kerana ada beberapa sebab. Ya. Marhum Kayang 2 itu adalah gelaran. Gelaran pada dia. Gelaran yang diberikan kepada tokoh ini oleh penduduk negeri Perlis. Oh, Perlis yang bagi maknanya. Ya. Kalau kata di Kedah, dia digelar sebagai marhum Kayang 2. Oh, okey. Ataupun disebut juga marhum Kayangan 2, begitulah. Tapi kita kata maksudnya begini ya. Pengasas Perlis yang dilupakan berarti kita bawa satu konsep begini. Ya. Kalaulah kita dalam sejarah Malaysia, kita selalunya di sekolah atau di mana-mana tempat kita mengajak anak-anak kita bahawa bapa kemerdekaan adalah yang teramat mulia almarhum Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj. Ya. Tapi apabila ada bapa, mesti ada datuknya, mesti ada moyangnya. Jadi sebenarnya sebelum Tunku Abdul Rahman, gerakan kemerdekaan telah ada dan telah berlaku. Cuma untuk kita kita kata menghubung kaitkan siapakah yang patut disebut sebagai nenek ataupun datuk ataupun moyang, itu mungkin perkara lain lah. Jadi sama juga, kalaulah kita boleh menerima bahawa Raja Negeri Perlis yang pertama adalah almarhum Raja Syed Hussein Ibni Penghulu Syed Harun Jamalulail, maka sebenarnya di peringkat datuk, kalau kata raja pertama diangkat sebagai pengasas Negeri Perlis, maka siapakah datuk pengasas? Kalau tadi ayahanda pengasas, siapakah nenda pengasas? Ataupun arkitek utama lah maksudnya. Sebelum jadi perkara ini kan, ataupun jadi kita kata negeri yang bernama Perlis pada hari ini, satu negeri yang berkerajaan berasingan daripada Kesultanan Kedah misalnya, maka sebab itulah datang peranan tokoh yang kita angkat dalam episod ini. Ya. Okey. Jadi itu satu. Yang kedua lagi adalah punca-punca kenapa beliau dilupakan. Ada beberapa sebab. Satunya adalah nama yang serupa dengan, maksudnya kita kata sebelum baginda telah ada Sultan Kedah yang lain yang namanya sama dengan baginda dan gelarannya pun sama dengan baginda juga. Tapi macam saya tahu tu. Okey, maksud saya adalah sebelum baginda, lebih kurang 200 tahun sebelum baginda, ada seorang sultan bernama Sultan Diauddin Mukarram Shah I, yang juga digelar sebagai marhum Kayang 1. Okey, memerintah lebih kurang daripada tahun 1662 sehingga 1688. Okey, dan tokoh ini dia datang lebih kurang 200 tahun selepas itu, memerintah daripada 1797 sehingga 1804. Ya. Jauh tu. Jauh. Jadi maknanya 100 tahun lebih, dekat-dekat 200 tahun. Tapi nama mereka adalah sama. Cuma yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Sebab berikutnya, pasal apa dilupakan kerana keliru ni adalah kedua-duanya memerintah berpusat di kota yang dinamakan macam nak sama juga, iaitu satu Sultan Diauddin Mukarram Shah I itu di tempat yang namanya Kota Indera Kayangan 1, yang sekarang ini telah dibina Muzium Kota Kayang. Oh, Muzium Kota Kayang yang ada kubur dua tepi tu. Ya. Dan dalam jarak lebih kurang, saya rasa dalam mungkin 1 kilometer lebih sikit, lebih kurang ya, ke arah Kampung Bangsa Lebah. Maka di situ adalah Kota Indera Kayangan 2, di mana tokoh ini memerintah.
Jadi sebab itulah apabila tokoh yang kata pertama, makam baginda itu termasuk sekali dalam kompleks Muzium Kota Kayang, maka beliau itu ataupun kita kata baginda itu lebih dapat diingati dan mungkin kekal pada pandangan atau pada ingatan para pelancong, para pengunjung-pengunjung dan juga sebagainya. Tetapi tokoh yang kita angkat pada kita malam ini akan dilupakan. Jasa dia tu macam dilupakan macam mana? Nampaknya begitulah. Mungkin kecuali segelintir orang yang mungkin boleh mengkaji dengan lebih mendalam, maka baru dia dapat melihat signifikan dan kepentingan usaha-usaha yang baginda lakukan untuk mendirikan negeri Perlis lah. Kan? Jadi nama sama, pusat pemerintahan pun namanya sama, beza satu dengan dua saja. Okey, kemudian yang pertama tu lebih bernasib baik kerana makamnya termasuk dalam kompleks Muzium Kota Kayang. Yang ini kita kata dia masuk dalam pagar sebuah tanah perkuburan Islam yang biasa-biasa sahaja. Tak apa. Sedangkan jasa dan baktinya bukan biasa-biasa kepada negeri Perlis. Maksud ayat Allah ni bukan kaleng-kaleng lah jasa dia tu. Ya, betul. Allah ni ayat Allah kan. Ya. Tak apa tu. Terima kasih untuk pengenalan awal ni. Kita akan ada panjang lagi persoalan-persoalan yang saya tanya pada doktor, dan juga mungkin akan membuka minda rakyat Malaysia dia serta yang paling penting orang Perlis lah. Untuk membuka minda mereka. Dan kita akan seterusnya kita akan go through ataupun masuk ke soalan yang cukup menarik lah soalan ni saya tengok rasa. Okey. Iaitu saya nak tanya doktor berkenaan satu perkara, iaitu bagaimanakah latar belakang Tunku Diyaudin yang kemudiannya menjadi Sultan Diyaudin Mukarram Shah II. Okey. Macam mana latar belakang dia tu? Baik. Untuk menjawab persoalan itu, di tangan saya ini adalah suatu kitab yang namanya adalah At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, dan ini adalah edisi yang paling baru lah, yang diselenggarakan oleh yang berusaha ataupun yang berbahagia Dr. Ibrahim Bakar Langkawi, yang kini juga merupakan pengerusi atau presiden Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Kita boleh zoom? Boleh zoom sikit kot. Kan? Mungkin ada yang berminat untuk membeli ni kan. Jadi saya nak tunjukkan sampul buku ini dengan lebih berkesan, ya. Okey. Baik. Dalam buku ini dia memperjelaskan kalau tadi Sultan Diyaudin Mukarram Shah I adalah Sultan Diyaudin Mukarram Shah I ibni Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Okey. Kalau Sultan Diyaudin Mukarram Shah II ni, beliau adalah ananda kepada Sultan Muhammad Jiwa. Ya, Muhammad Jiwa. Ya, ataupun lebih tepat lagi disebut sebagai Sultan Muhammad Jiwa yang kedua, kalau tak silap saya lah. Saya pun tengah duk buka. Okey, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II. Okey, tapi tak apa. Saya mohon izin untuk saya bacakan pada muka surat 142. Okey. Silakan saja. Iaitu di mana pengarang kitab At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni menceritakan tentang siapakah anak-anda putera-puteri kepada Sultan Muhammad Jiwa II ini. Okey. Disebutkan Syahadan lagi adalah putera duli baginda yang maha mulia, berputera dengan Tengku Puteri. Maknanya suri baginda, isteri baginda itu namanya Tengku Puteri, berpangkat Tengku Permaisuri itu 3 orang. 3 orang. Yang tuha maknanya yang tua lah. Ya, yang tua. Yang sulung perempuan nama Tengku Rahmah. Dan yang tengah laki-laki nama Tengku Abdullah, dan yang bungsu laki-laki nama Tengku Diyaudin Timbang-timbangan Tengku Dewa. Tengku Dewa. Ya, jadi maknanya jelas bahawa
zuriat Sultan Muhammad Jiwa II ini dengan Tengku Puteri yang disebut juga Tengku Permaisuri Kedah, ada 3 orang, iaitu Tengku Rahmah. Yang tua itu adalah puteri. Yang kedua Tengku Abdullah, yang kemudian menjadi Sultan Abdullah Mukarram Shah. Tapi doktor, dalam satu sumber yang pernah saya terbaca, ya, mengatakan Sultan Diuddin ataupun Tunku Diuddin Mukarram Shah II ni bukan anak Gahara. Ya. Betul ke dakwaan ni? Jadi jawapan itu telah dijawab oleh At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Dakwaan itu telah dijawab, iaitu dengan jelas menunjukkan baginda adalah anak anda Sultan Muhammad Jiwa II dengan Tengku Puteri yang disebut juga Tengku Permaisuri. Jadi maknanya, dan dia adalah adik-adik beradik, seayanda dan sebonda, seibu sebapa dengan Sultan Abdullah Mukarram Shah II, itu Sultan Kedah sebelum dia. Maksudnya doktor, ya, hanya andaian sajalah yang dibuat untuk tu. Jadi mungkinlah kerana sumber-sumber seperti ini wallahu alam, adakah mungkin mereka rasa mungkin merasa terlalu hebat sehingga tidak perlu merujuk kepada sumber-sumber Kedah yang penting seperti ini, kan? Jadi maka sumber itu telah terlepas pandang. Tapi bila terlepas pandang itu, dia bukan saja terlepas pandang, dia menjadikan alasan mengikut andaian dia, bukan anak Kertanegara itu untuk menunjukkan bahawa Tengku Diauddin yang kemudian yang menjadi Sultan Diauddin ni macam dia pula, macam apa nama dia hidup zaman tu, bahasa Perlis kata ni macam punya kelapak, punya kelapak, punya bulak, atau punya nak jadi sultan, sehingga sanggup buat apa saja sebab dia memang tidak berhak daripada awal, seolah-olah begitulah. Itu cara ditulis oleh bahan-bahan seperti ini. Tapi maknanya sumber-sumber daripada Kedah seperti At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni telah menunjukkan dengan jelas bahawa baginda memang anak Gahara, bererti ayahandanya raja, bondanya raja. Gitu. Ya. Ada lagi doktor nak tanya doktor. Ni sebuah sumber juga ni. Yang ni saya nak tanya sumber-sumber lah. Ya. Yang menyatakan bahawa Sultan Diuddin Mukarram Shah II ni diberikan perlis dan setul lah ataupun ni panggil satun. Ya. Oleh Sultan Muhammad Jiwa sebagai ubat penenang kepada baginda agar tidak berlaku salah faham dengan Sultan Abdullah Mukarram Shah, iaitu abang saudara baginda atau abang adik-beradik lah. Ya. Adakah benar dakwaan ini? Ya. Sekali lagi saya saya mohon untuk membaca lagi daripada At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Sebab seronok jika kita dapat rujuk perkara-perkara ini, kan. Jadi pada muka surat 145 disebutkan pada suatu hari Sultan Muhammad Jiwa yang kedua ini duduk dan bertitah dengan menteri-menteri baginda, para pembesar baginda. Maka disebutkan dalam buku ini, maka sekaliannya pun datang naik duduk menyembah pada baginda. Seketika duduk berkata-kata, maka titah baginda, hamba hendak muafakat dengan mamak-mamak sekalian. Mamak-mamak tu apa? Mamak-mamak ni maksudnya satu gelaran macam pakcik-pakcik sekalian. Pakcik-pakcik. Tapi disebut mamak, bukan bermakna mereka tu mamak. Mungkin Melayu dan lain-lain suku kaum Melayu jugalah, kan. Hamba hendak muafakat dengan mamak-mamak sekalian. Hamba hendak jadikan paduka anak anda Tengku Abdullah itu, maknanya putera kedua tadi itu, ya, bakalan hamba, dan paduka anak anda Tengku Diauddin itu hamba hendak jadikan raja muda memerintah Kayang hingga sampai ke Stul. Kerana saudaranya yang tuha, Tengku Long Putra dan Tengku Anjang itu sudah hamba pertetap dengan pekerjaannya. Jadi maknanya itu bermula satu rancangan, iaitu bagaimana Tengku Abdullah dijadikan sebagai yang di-Pertuan Muda Kedah, sedangkan seorang lagi putera iaitu Tengku Diauddin yang kemudiannya kita kenal sebagai almarhum Kayang II ini dijadikan Raja Muda Perlis dan Setui, atau disebut Raja Muda Kayang dan Setul. Okey, disambung lagi kita kata
Maka pada Hijrah 1153 pada 10 hari bulan Rabiul Awal, Duli Baginda Yang Maha Mulia dengan segala menteri-menteri layankan segala pekerjaan tabal paduka anak anda Baginda Tengku Abdullah menjadi bakalan sultan dan paduka anak anda Tengku Diauddin menjadi raja muda mengikut adat yang telah diadatkan tabal bakalan. Maksudnya ditabal sekali dulu? Ya, secara adat. Ya, kalau kata pada hari ni mungkin kita katakan pemasyuran, tapi maknanya pada zaman tu dia hanya gunakan istilah pertabalan. Maknanya pertabalan sultan pun ada, pertabalan raja muda pun ada. Kalau kata kita hari ni, kita ada misalnya pertabalan tu yang besar tu. Tapi sebelum nak jadi istiadat pertabalan tu, yang terdekat dengan katakan kematian raja sebelumnya tu disebut pemasyuran. Tapi dulu-dulu ni digunakan istilah bakalan. Jadi maknanya dia tidak ada timbul sama sekali bahawa langkah ini dibuat untuk macam seolah-olah tak mau bagi Tengku Diauddin ni memberontak. Macam tak mau bagi dia, macam buat kacau kepada pemerintahan abang dia. Maka dalam buku kata At-Tarikh ni tidak ada menyebutkan sedikit pun. Jadi isu kita ni adalah, adakah penulis yang tulis sampai ke tahap ni, adakah dia hidup pada zaman Sultan Diauddin ni? Maksud tidak ke? Memang tidak. Adakah dia berjumpa dengan baginda ataupun tokoh-tokoh pada zaman itu dalam mimpi? Adakah misalnya kita kata dia boleh bertanya dengan tokoh-tokoh tersebut dengan mengadakan upacara menurun ke? Mereka masuk dalam badan Lam dan kita kata akhirnya Lam tu cerita begini-begini ke? Jawapan dia tidak. Jadi apa yang dapat yang kita tahu daripada tulisan seperti itu, bahawa itu adalah andaian. Itu hanyalah kebarangkalian. Kebarangkalian ni kalau kita sebut macam matematik moden lah kan, dalam satu uncang kan yang disebut ada 10 biji bola pimpong. 5 biji warna hitam, 5 biji warna putih. Jadi berapakah kebarangkalian kalau kita seluk tanpa kita tengok, dapat Allah. Berapakah kebarangkalian untuk kita angkat naik itu bola pimpong hitam? Jawapan dia 1/2 lah, ataupun 50%. Kan? Atau contohnya, saya tidak kenal, contohnya katakan saya tak kenal saudara Hilmi. Bila saya tidak pernah melihat gambar, saya tidak pernah tahu cerita-cerita apa tentang saudara Hilmi. Jadi saya nak andaikan saudara Hilmi ni katakan kacak atau tidak, kan, tanpa berjumpa. Jadi yang paling tinggi saya boleh andaikan adalah 50% kemungkinan mungkin kacak, ataupun sebaliknya kalau tidak kacak tu 50%. Jadi apa yang berlaku adalah andaian-andaian ini ditulis macam suatu keyakinan tanpa menyatakan ia adalah andaian. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang pada zaman ni. Dan pada masa yang kita kata orang bercakap tentang lah ni internet tu dah kata berapa G lah ni. 5G lah ni. Tak tahulah berapa G kan. G ke 5G ke GG ke kita pun tak tahulah. Tapi maksudnya adalah agak kita mengecewakan bila orang-orang seperti ini mengandaikan dengan suka-suka hati tanpa memeriksa segala sumber, dan akhirnya kita kata cuba untuk menggambarkan tokoh ni dalam macam suatu, macam letak dia di macam satu kandang orang salah lah, untuk diadili oleh orang-orang pada kita zaman ni, sedangkan keterangan pada dia tu tidak dibentangkan dengan cara habis-habisan. Tak kena lah tu kan. Ya. Okey. Itu adalah pengenalan yang doktor buat. Memang At-Tarikh Silsilah Kedah ni memang menceritakan secara lengkap apa yang yang terjadi, dan ditambah pula dengan sumber-sumber lagi yang lain-lain pula untuk menguatkan hujah-hujah tersebut. Cumanya andaian tu ditulis seolah-olah perkara yang 100%. Ditulis macam benda tu memang terjadi sungguh-sungguh macam tu, tidak ada kurang sikit pun. Jadi itulah kita kata antara masalah. Jadi saya rasa pada malam ni kita telah bersetuju bahawa kita tidak akan menyebut buku itu apa tajuknya dan buku itu ditulis oleh siapa, untuk tidak memberikan promosi percuma kepada dia lah. Kan? Kita hanya kut ya, tak boleh.
Cumanya bagi penonton, bagi pendengar, tuan-tuan dan perempuan yang mungkin membaca rujukan tersebut, maka tolong ambil kata perhatian bahawa adanya keadaan di mana andaian-andaian, hipotesis dan sebagainya telah digambarkan macam satu keyakinan yang amat pasti. Bukan macam 100% yakin. Cara tulis tu macam 350% yakin. Apa macam tu kali. Sebab saya baca pun memang ada ayat-ayat yang mungkin diselindung kerana ada macam ayat andaian pun ada banyak tu. Memang banyak ayat andaian. Cuma dia tak cakap secara terang je. Sebab saya baca daripada kemahiran sejarah saya lah, mungkin saya baca-baca, ni macam andaian ni nak kira kan. Okey, tak apa. Tu settle bab tu. Kita akan masuk soalan seterusnya je. Baik. Okey, bagaimana putera Sultan Kedah ni menjadi pemerintah Perlis ataupun macam doktor jawab jadi ni soalan ni. Betul sekali tu. Asal jawab dah soalan ni. Seakan-akan Raja Perlis atau digelar Raja Muda Kenyang Setui. Tapi doktor jawab dah tadi. Kita balan tadi kan nama awal. Betul. Tapi tak apa. Ada lagi soalan tu. Jangan tak risau banyak lagi soalan ni. Okey. Tak apa, kita stop soalan dulu, kita sambung lagi. Kita akan masuk satu segmen. Betul. Segmen dialek Perlis ataupun lorak Perlis. Perkataan kali ni nampak macam seronok sikit daripada yang mula-mula ni. Okey. Sebab saya seronok nak sebut kali ni. Pasal apa seronok tu? Dia perkataan ni macam selalu dah duk sebut ni. Mulut tu macam ringan sikit lah. Okey. Baik, perkataan pada episod kali ni ataupun dialek Perlis kali ni adalah perkataan pahadui. Pahadui. Mungkin pakat tahu pahadui tu betul kan? Cuba eja. Saya nak eja sikit. P-A-H-A-D-O-I. Saya ulang sekali lagi. P-A-H-A-D-O-I. Pahadui. Cuma di kampung kadang-kadang kita tak sebut pun. Mungkin ada certain kawasan di Perlis ni dia tak sebut pahadui, dia sebut padui je. Padui. Laju. Mulut padui. Satu lagi kalau sebelah yang saya juga pernah dengar aja, bukan saja disebut pahadui, ada juga disebut bahadui. Bahadui. Dia macam P tu, bila P tu dia punya ekor tu ke bawah, tiba-tiba ekor tu congah naik pergi ke atas. Jadi bahadui. Bahadui. Jadi kedua-dua ni dia ada. Jadi orang kata dia mungkin tergantung kepada kampung mana atau di mana orang tu duduk lah. Mungkin kawasan lah tengok kan. Macam kata saya ni, saya dah jadi pelik saya ni dah kata bercampur, tak tahu saya bercakap pelik apa dah lah ni. Cuma kita kata masih lagi pelik kata Perlis, tapi maknanya dia pahadui ataupun bahadui ataupun macam yang saudara Helmi sebut padui saja. Padui saja. Okey, maksud dia apa? Maksud dia ambil peduli. Maksudnya perkataan ini dipilih berkenaan dengan tajuk kita, iaitu ambil peduli tentang Sultan Dauddin Mukarram Shah II. Dan macam biasalah doktor, nak kena buat ayat lah. Tapi sebelum tu kalau kita perhati balik, pahadui ni juga mewakili macam pemikiran Perlis, paradigma Perlis berkenaan dengan ambil peduli, ambil prihatin, ambil cakna, ataupun dalam bahasa Inggeris orang kata disebut sensitive, alert, concern, caring dan juga sebagainya. Itu sebenarnya perkataan yang ada pahadui tu. Jadi bersempena dengan tajuk yang kita pilih pada kata kali ini, ia menunjukkan bahawa kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Bila lagi kita nak ambil pahadui berkenaan dengan wira-wira dan hero-hero kita ni? Kan? Itu adalah maksudnya baginda dan juga segala tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh sebenar, hero-hero sebenar, pejuang-pejuang sebenar yang perlu kita angkat semula. Kita kata ambil kata pahadui supaya dapat diberikan penghormatan yang kata sewajarnya dan juga sanjungan yang kata sewajarnya. Jadi mungkin saudara Helmi nak buat ayat. Lalu saya kena dulu baru nak kena betul lah ni. Okey. Mungkin saya akan buat tapi tak berkenaan dengan Sultan Dauddin. Maknanya saya akan buat perkataan yang selalu buat di kampung lah. Contohnya kawan ni tak padui langsung kat pokok dia, tanam saja. Jurus duk pun nak naik layu lah pokok pun. Lah saya juga nak kena jurus. Tu contoh ayat. Doktor kena buat ayat kemas kepada saya. Maknanya kawan tu dia
tak ambil peduli kepada pokok-pokok dia lah. Main tanam je. Jadi maknanya kita kata adalah mungkin kita kata anak menakan yang duduk dekat-dekat tu ke, yang terpaksa tolong lah jurui. Kita kata macam tu. Kalau ayat saya pula misalnya kita sebut kata macam pakat-pakat lah kita pahadui dengan sejarah negeri kita. Ataupun mailah kita pahadui tentang jiran-jiran dan orang-orang kampung kita, orang-orang taman kita, supaya kita kenal siapa yang betul-betul duduk menetap dalam kampung kita, siapa yang tetamu dan siapa yang mungkin tetamu-tetamu yang tidak diundang. Contoh. Tu ayat doktor bagi lah. Ya. Nak kena buat satu lagi lah? Macam mana? Kalau saudara Helmi nak buatlah. Oh, saya buat juga? Saya pinjam buku tak boleh? Boleh. Nak pinjam buku. Apa dia ni? Salah silap. Okey. Tangan kiri. Tak apa. Rakyat boleh kena pahadui dengan sejarah boleh, dan kenalah beli buku ni supaya tahu dan ambil pahadui tentang sejarah negeri kita. Sebab negeri kita, sejarah negeri kita sendiri, tak ada sejarah orang lain dah. Kita ya yang ada lah ni. Wajib beli. Ni nak promote sikit ni. Sambil cakap tu. Okey. Terima kasih atas pinjaman buku ni. Okey. Baik. Habis dah segmen kita. Ya. Ni nak masuk soalan seterusnya ni. Baik. Doktor kena ready ataupun bersedia? Sedia, insya-Allah. Betul bersedia ni? Ya, boleh. Okay. Soalan ni agak lancok sikit. Okey. Raja Muda Tengku Diyuddin turut mengasaskan Kota Indra Kahyangan kedua. Ya. Bagaimanakah kota ini berbeza daripada Kota Indra Kahyangan pertama? Ya. Mungkin bila kita sebut dalam dalam soalan yang awal tadi tu, kenapa disebut pengasas perlis yang dilupakan tu, saya juga telah sentuh sedikit sebanyak, tapi kita kata persamaan dia adalah pada nama sahaja. Kedua-duanya bernama Kota Indra Kahyangan, tetapi yang awal itu disebut Kota Indra Kahyangan 1, yang kedua adalah Kota Indra Kahyangan 2. Dan depa ni kita kata berdekatan, satu mukim lah kita kata, tetapi ada jarak lebih kurang 1 kilometer lebih. Jadi Kota Indra Kahyangan 1 berkedudukan lebih kurang di tapak Muzium Kota Kayang ataupun sekitarnya, dan juga bagi Kota Indra Kahyangan 2 kedudukannya adalah di berdekatan dengan kampung Bangsal Lebah. Bangsal Lebah. Ya. Bangsal Lebah ni macam penuh saya lalu. Ya. Dan saya juga ada sediakan satu video berkenaan dengan makam yang saya pergi tu, makam Mahum Kayang 2 ni. Ya. Mari kita tonton dulu video ni.
Tuan-tuan, kita berada di tanah kuburan bangsa Albah di Marhum Kayang, dan kita sedang menuju ke satu makam yang ya cukup berjasa lah bagi kita. Makam Marhum Kayang 2, dan ini adalah makam Marhum Kayang 2 yang ya, menjadi satu sejarah kepada kita, terutama rakyat Nepali. Baik, itu adalah video yang mungkin menyentuh hati, mungkin juga agak sebab bila saya sampai di makam tuanku. Ya. Sebab saya tengok macam tidak usaha untuk dipelihara, dan juga Bukan bermakna keadaan makam itu terbiar atau tercemar, bukan macam tu atau telah dirosakkan ataupun apa, bukan. bukan. Tetapi memandangkan apa nama yang mungkin saudara katakan, kenapa saudara rasa sebab tu. Sebab merasakan jasa dia terlalu banyak kepada Ya, orang Perlis ni sebenarnya. banyak dan besar. Tetapi saya berucapkan terima kasih kepada seorang individu yang meletakkan satu papan di hujung kepala, mungkin kepala tuanku, yang menyatakan sejarah tentang makam tersebut. Ya. Tapi tak tahu dia bagi nama sabaran apa tu. Ya. Tu apa? Tok Mat GB. Tok Mat Jimmy. Terima kasih kepada tuan tu, semua usaha individu. Usaha individu lah. Tapi doktor, bila masa sejalan tu, Ya. dia ada papan tau. Ya. Papan tu berbeza sikit, papan tanda tu berbeza sikit pada papan lain. Ya. Sebab macam ada pengubah suaian sikit pada papan tanda, menunjukkan kawasan tu adalah kawasan Marhum Kayang 2. Ya. Nampak berbeza sikit, dia ada lambang, ada lekuk di atas tu, di papan tu nampak macam kawasan diraja. Di kawasan kubur tu ke atau masuk ke kampung Keseluruhan, tu? elok masuk saja saya nampak di papan. Kan ada video saya tunjuk ada panah tu sampai dah di kampung bangsa Albah tu. Ya. Di situ papan dia berbeza pada papan yang lain. Ya. Maksudnya dua belah daripada arah Kota Kayang, Ya. dan daripada arah Batu Lima tu, Ya. yang ada masjid Rusia yang kita panggil tu, dan juga Karangkraf ataupun ni lah kan, komplek kraft tangan. kraft tangan. Dari situ papan dia sama je. Papan dia tu nampak macam ada usaha daripada kerajaan tu, mungkin daripada pihak warisan ni. Sama ada pihak kata kerajaan dan mungkin juga pihak kata orang kampung. Boleh jadi. Kampung sendiri yang mungkin di situ entahkan JKKK, MPKK ataupun sekali lagi orang-orang perseorangan lah. Boleh yang, jadi. Yang apa nama, yang mengambil inisiatif, ya. Mengambil kita kata ambil bahadui. Macam mana yang kita sebut tadilah. Jadi mungkin dalam kesempatan ni saya memohon sedikit peluang untuk memberi satu cadangan. Oleh kerana kedudukan makam Marhum Kayang 2 ni, pengasas Perlis yang dilupakan ni, dia terletak di antara dua tempat tarikan pelancong. Ya, betul. Iaitu di sebelah di satu belah adalah Muzium Kota Kayang. Di hujung lagi adalah komplek kraft tangan Negeri Perlis. Jadi maknanya kalau daripada muzium nak ke komplek kraft tangan, boleh di tengah-tengahnya berhenti sekejap untuk merasakan macam kita kata kenangan ataupun aura Kota Indera Kayangan 2. Jadi sepatutnya kita kata ia dapat perkenalkan lagi kepada kita masyarakat. Sudah pastilah kita kena mematuhi segala syariat dan segala adab yang kata dikendaki atau diperintahkan oleh kata agama kita untuk kita menziarahi kubur, sama seperti kubur-kubur orang Islam yang lain. Tentunya sama juga, tetapi kita kata
dengan mengambil kira tu bahawa kalau dua tempat tarikan itu dapat pertimbangkan, maka marhum kayang dua ni ada di tengah-tengah. Ataupun satu lagi misalnya, kalau tidak mahu ke keraftangan, misalnya katakan daripada masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, yang juga disebut Masjid Aladin, yang juga disebut Masjid Rusia, pergi ke arah Muzium Kota Kayang pun masjid ini ataupun marhum kayang ini ada di tengah-tengah. Jadi sebab tu kalau kita perhatikan, mudah-mudahan daripada video yang saudara Hilmi hasilkan itu, mudah-mudahan ia menjadi pedoman kepada pelbagai pihak lah, insya-Allah. Dan insya-Allah video ni mungkin kita akan masukkan ke dalam TikTok untuk rujukan kepada semua para penonton dan juga rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian semua, untuk melihat macam mana perjalanan yang kita boleh pergi, jalan mana kita boleh pergi. Kalau daripada Masjid Rusia yang Dr. cakap tu 1 kilometer. Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra. Tapi saya pergi Masjid Rusia. Jangan. Okey. Baik, minta maaf dah. Ya. Okey, Masjid Tuanku Syed Faizuddin lah. Okey. Dari situ masjidnya jarak dia adalah 1 kilometer. Dan tak jauh maknanya. Dan kepada anak muda Nari Palih yang berdekatan, bolehlah maksudnya berkunjung untuk mendoakan kebaikan kepada tuanku, sebab dia jasa dia banyak pada kita. Jangan lupa jasa-jasa dia. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari tapi saya tak ingat nombor berapa. Tapi saya tahu tu hadis yang ni lah. Sahih lah. Baik, Doktor. Rasa sebut tadi banyak. Tapi nak kena hilang tak sebab banyak soalan ni, sebabnya gerau sikit soalan banyak. Dia tak kenal maka tak cinta. Apabila kita tidak kenal, kita diperkenalkan, mudah-mudahan timbullah rasa cinta dan timbullah rasa ingin bertindak itu. Jadi Pahada itu sekali lagi dia mewakili paradigma orang-orang Perlis, bukan saja sekadar kesian, simpati, bukan. Dia sekali dengan suatu daya gerak untuk bertindak. Jadi maknanya dia macam, kalau sekadar empati ataupun sekadar rasa simpati, dia macam disebut ambil tahu je. Kan? Atau ambil perawa misalnya, tapi kalau sebut ambil Pahada ini, kalau nak tolong sekali. Bantu sekali, cuba gotong royong sekali, cuba selesaikan kita kata masalah tersebut, cuba cari penyelesaian kepada isu tersebut, maka itulah kuasa Pahadui. Begitulah Pahadui. Kena Pahadui lah. Okey, baik. Okey, baik Doktor. Soalan seterusnya. Ni masuk part lain lah ni. Betul. Habislah part video ni supaya orang lain pun tahu, tak apa, cukup. Nanti kita akan war-warkan lagi video tu. Okey, soalan seterusnya adalah kotak Indra Kayang 2 dikatakan pernah menjadi pusat pentadbiran Kesultanan Kedah. Adakah Raja Muda Tunku Diyaudin sekadar memangku atau benar-benar telah menjadi Sultan Kedah? Untuk menjawab persoalan ni, sekali lagi macam-macam biasalah, kita tidak buat andaian-andaian, tapi kita membawa rujukan, dan rujukan yang kita nak bawa kali ini adalah tak lain tak bukan daripada sejarawan negeri Kedah yang tersohor juga, iaitu Allahyarham Datuk Dr. Wan Samsudin bin Muhammad Yusof. Doktor angkat sikit. Dan buku ini sekali lagi diterbitkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Tajuknya adalah Kedah dalam Warisan Sejarah dan Budaya Nusantara, merupakan kompilasi kepada kertas kerja dan artikel yang ditulis oleh kata Allahyarham ni lah. Kalaulah saya mohon untuk membacakan, maka di sini misalnya ada dirungkai oleh kata Allahyarham Datuk Wan Samsudin berkenaan dengan Sultan-Sultan Kedah lah. Dan kita kata timbul persoalan, dan persoalan itu akan dapat menjawab apa yang ditimbulkan oleh saudara Hilmi jugalah. Okey. Dalam ataupun pada muka surat 92
Datuk Wan Samsudin ini membicarakan tentang berapakah bilangan atau jumlah sultan-sultan Kedah yang memerintah sehingga kini. Kan? Jadi Datuk Wan Samsudin ni dia tulis beliau ataupun kita kata Allahyarham ni kita kata menulis. Kebanyakan penulis mencatatkan seramai 27 orang sultan yang memerintah Kedah sehingga kini. Kalau ikut jumlah ni 27 berarti ditambah dengan sultan sekarang, Sultan Aminul Karim, Sultan Salahuddin, berarti 28. Ya. Berdasarkan Tarikh Silsilah Negeri Kedah, setelah mangkat Sultan Abdullah Mukarram Shah, Sultan Kedah yang ke-20 disebabkan putera sulungnya Tunku ataupun Tunku Pangeran atau Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II masih kecil, maka ayahanda saudaranya Tunku Diauddin iaitu adinda pada Sultan Abdullah yang menjadi raja muda sebelum itu mentadbir Kayang iaitu Perlis dan Setui telah bertindak selaku pemangku raja iaitu selama lebih kurang 7 ataupun 7 tahun ataupun 8 tahun ataupun 6 tahun mengikut versi-versi yang kita berbeza lah. Okey, Datuk Wan Samsudin ni menyambung lagi. Ya, maksudnya asalnya begitu. Kebanyakan buku akan mengatakan Sultan Diauddin atau Tunku Diauddin ini atau marhum Kayang II ini dia hanya sekadar pemangku Sultan Kedah. Tetapi Datuk Wan Samsudin telah membawakan satu lagi bukti, iaitu sepucuk dokumen geran tanah pada zaman baginda itu. Okey, Datuk Wan Samsudin menulis lagi, bagaimanapun apabila dirujuk kepada sumber-sumber lain, ternyata Tunku Diauddin bukan sekadar menjadi pemangku sultan sahaja, tetapi baginda juga diiktiraf sebagai sultan. Misalnya dalam salah satu pucuk geran tanah Kedah paling awal ditemui setakat ini yang diterbitkan pada zaman baginda dalam tahun 1801 bersamaan dengan 1216 Hijrah, nama baginda pada bahagian awalnya dicatatkan begini atau seperti berikut. Berarti bila zaman kata baginda memerintah dan dikeluarkan geran-geran tanah untuk mengesahkan pemilikan tanah, maka pada geran tanah itu dicatatkan nama dan gelaran baginda yang lengkap, iaitu disebut Al-Sultan Al-Adil Muazzam Shah Al-Mukarram wa huwa Maulana, Paduka Seri Sultan Diauddin Mukarram Shah yang maha mulia di atas tahta kerajaan di kota Indra Kayangan, negeri Kedah Darul Aman. Jadi maknanya geran tanah itu menjadi bukti bahawa baginda waktu tu menjadi sultan, bukan sekadar pemangku sultan. Maksudnya atau sultan, pemangku raja. Maksudnya sultan yang sah lah. Sultan yang sah dan sultan sepenuhnya lah. Bukan tanggung kerja atau bukan memangku tahta sahaja. Datuk Wan kita kata sambung lagi nah. Berdasarkan fakta-fakta inilah terdapat beberapa penulis kebelakangan ini meletakkan Sultan Diauddin Mukarram Shah II 1797-1804 sebagai Sultan Kedah yang ke-21 dalam karya mereka, antaranya Sejarah Kedah oleh Buyung Adil dan Politik Tradisional Kedah 1681-1942 oleh Allahyarham Dr. Muhammad Isa Osman. Dr. Isa Osman saya pernah baca buku dah. Ya, jadi maknanya Allahyarham Buyung Adil daripada SITC pun bersetuju bahawa baginda adalah Sultan Kedah. Allahyarham Dr. Muhammad Isa Osman pun kita bersetuju. Allahyarham Datuk Wan Samsudin pun bersetuju. Tapi Doktor, kenapa ada yang sebagai sumber tu kata menidakkan dia tu sebagai sultan? Ya, itulah antara perkara-perkara yang kita rasa pelik pasal apa dia jadi lagu tu. Kita masuk satu lagi segmen. Baik. Ambil power. Baik. Ini berkenaan satu hikayat lah. Hikayat yang cukup terkenal, iaitu hikayat Nabi Yusuf susunan Muhammad Labai. Ya. Boleh Doktor tunjukkan sikit? Mungkin sementara tu saudara ataupun yang ada pada tangan saudara tu boleh dilihat hikayat Nabi Yusuf ini dia tidak tebal, dia nipis saja. Tapi sekarang sudah berada di kertas pasaran. Okey, hikayat Nabi Yusuf ini dia ditulis
ataupun disusun pada zaman almarhum Kayang II ni lah. Ataupun disusun pada zaman Sultan Diauddin Mukarram Shah II ini, dan dikatakan ia ditulis di kota Inderakayangan II juga, ataupun di bandar atau kota berhampiran dengan kota tersebut, ataupun dalam kota tersebut. Jadi apa yang berlaku adalah dikatakan manuskrip kepada hikayat ini telah dibeli oleh Francis Light, dan Francis Light kemudian menyimpannya dalam kertas koleksinya. Dan daripada koleksi Francis Light itu, yang semua orang sudah tahu siapa Francis Light, iaitu bagi British, ya, itulah yang mereka katakan sebagai pengasas Pulau Pinang, walaupun mungkin tidak benar begitu. Jadi daripada koleksi Francis Light itu, ia akhirnya berakhir di British Library di London, di Kertas Perpustakaan negara Britain di Kertas London. Dan yang saudara pegang itu, dia adalah merupakan versi yang telah di PDF-kan oleh kata British Library. Dan akhirnya saudara kita, iaitu saudara Arsyad Mokhtar, telah mentransliterasikan, iaitu telah daripada Jawi dia telah rumikan, dan akhirnya bila dah rumi dapat diterbitkan menjadi apa yang dipegang oleh saudara Helmi sekarang ni lah. Kan? Okey. Jadinya kalau kita kata perhati balik, ia bukan satu hikayat yang yang sepenuhnya nama pun hikayat. Ia bukanlah kita kata satu kitab yang sepenuhnya berasaskan sumber-sumber daripada tafsir ataupun hadis, tapi memang ada beberapa tambahan lah. Tetapi apabila kitab ini dijumpai di kota Inderakayangan II, dan akhirnya sampai kepada tangan Francis Light, dan akhirnya kepada British kita kata library, ia menunjukkan bahawa di kota Inderakayangan itu dia telah ada cendekiawan yang menulis hikayat. Dia telah ada para seniman yang membuat macam khat dan hiasan kepada hikayat tersebut, ya. Macam mana yang disebutkan di situ, dia kata tentang tu, inilah bekas tangan Cik Mat orang Kayangan dipinjam oleh Cik Cendera. Inilah tulisan Cik Mat Tok Muda anak Raja Indrawangsa di Perlis, iaitu orang yang lain. Muhammad Labai ni yang susun, maka ada orang lain yang kita bertindak sebagai seniman yang buat macam khat dan kawan-kawan di kata keliling hikayat tersebut. Beliau adalah Muhammad bin Datuk Muda atau digelar Cik Mat Tok Muda, yang ayahandanya dipercayai adalah pembesar kepada Sultan Diauddin dengan gelaran Raja Indrawangsa. Ya. Jadi kewujudan hikayat Nabi Yusuf ni sebenarnya mengisyaratkan bahawa pemerintahan baginda ini disertai oleh para cendekiawan, para sastrawan, para kerta pujangga, sehingga inilah antara juga faktor-faktor yang membolehkan mengapa Perlis boleh berkerajaan sendiri. Kerana adanya golongan intelektual dan juga golongan kita kata pemikir yang ada bersama-sama dengan kita kata macam satu gerakan untuk membentuk pemerintahan tersendiri. Maksudnya yang menyokong Tunku Diauddin lah, dan seterusnya. Kita kata orang yang kita kata menyambung legasi baginda lah. Jadi itu isyaratnya lah, kan. Faham. Saya faham, Doktor. Baik, Doktor, soalan seterusnya, apakah kesan pemerintahan Raja Muda Tunku Diauddin Mukarram Shah kepada Perlis, Mukarram Shah II kepada Perlis, dan benarkah baginda diminta turun tahta oleh anak saudaranya sendiri, iaitu Sultan ataupun Raja Pangeran ataupun Raja Muda Pangeran tu, Tengku Pangeran, dan juga ataupun lebih besar lagi Sultan Ahmad Tajuddin. Betul ke? Untuk menjawab soalan tersebut, kalau kita perhatikan baliklah, dia ada disebut dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Jadi sebenarnya mungkin pelbagai pihak itu dia boleh membuat andaian, kan. Dan bila dia buat kata andaian tu,
maknanya macam-macam lah. Tapi maknanya dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ini, dia tidak menyebutkan bahawa Sultan Diauddin Mukarram Shah macam dipaksa, ditekan, diugut untuk turun tahta. Tapi sebaliknya At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ini menyebutkan bahawa baginda dengan rela turun tahta, sebab baginda pun sedar kata sepatutnya yang menggantikan kekandanya Sultan Abdullah Mukarram Shah tu adalah anak saudaranya, iaitu Tengku Pangeran yang akhirnya digelar sebagai Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Saya mohon untuk membaca apa yang disebut dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni sekali lagi. Maka pada suatu hari Sultan Diauddin yang Maha Mulia, maknanya At-Tarikh Salasilah tu selepas pertabalan tu, daripada Tengku Diauddin semua-semua tu menyebut dia dah sebagai sultan dah lah ni. Keluar di balai penghadapan, bertitah kepada Biduanda Persila Raja Menahara Seri Paduka Maharaja Sura dan Seri Paduka Maha Menteri dan Paduka Maharaja Temenggung Anggota Desa dan Seri Paduka Raja Laksmana dan Seri Paduka Maharaja Putra Dewa dan Maharaja Timbangan Warita dan Menteri 8. Maksudnya ini nama-nama pembesar yang ada di Balai Rungseri Sultan Diauddin Mukarram Shah. Sekalian duduk berkata-kata, maka titah baginda, hamba hendak muafakat dengan mamak-mamak hamba sekalian, hendak tabal Paduka anak anda baginda Tengku Ahmad Tajuddin menjadi sultan dalam negeri Kedah, ganti pekerjaan Paduka ayahanda almarhum Sultan Abdullah. Maka sembah segala menteri, benar seperti titah itu, patik-patik apa sekalian sedia menjunjung barang yang dititah. Maka tetaplah muafakat itu, bersiaplah segala menteri-menteri alat kelengkapan yang hendak tabal itu dengan cukup peraturan adat tabal raja-raja, serta dihiaskan di atas balai penghadapan cukup dengan tahta kerajaannya. Maka disebutkan lagi dalam muka surat yang 154, saya langkau sikit sebab nak bagi cepat. Berarti pada hari istiadat pertabalan itu, maka proses itu dimulakan dengan pernyataan dan seruan daripada Sultan Diauddin Mukarram Shah ini. Maka ketika itu bertitah Sultan Diauddin Mukarram Shah yang Maha Mulia dengan nyaring suaranya, pada hari ini, waktu ini, hamba serahlah sekalian pekerjaan di dalam negeri Kedah Darul Aman ini dan takluknya, terpulanglah kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang Maha Mulia, ibni almarhum Sultan Abdullah. Maka Duli Tengku Diauddin pun berhadap memberi hormat dengan cukup adat. Maka segala menteri hulu balang pahlawan pun menjunjung Duli yang ketiga kali, serta dipukul naubat nafiri menurut adat yang telah diadatkan. Jadi inilah yang disebutkan bahawa proses itu berlaku dengan lancar. Dan memang kita kata sampai satu masa dia pun rasa bukan tempat dia, patut serahkan balik lah. Maka dia pun serahkan balik kepada anak saudara dia yang sudah meningkat dewasa, sudah cukup umur, kita kata masa tu, untuk menjadi Sultan Kedah. Lalu baginda pun kembali menjadi raja muda di Perlis dan Setui, khususnya Perlis lah. Tapi kalau saya nak sambung balik, misalnya buku yang ditulis oleh Allahyarham Datuk Cikgu Ahmad Ismail dan dan juga Datuk Yazid Mat, dia nak di mana kita akan bacakan apakah kesan ataupun apakah impak kepada pemerintahan Sultan Diauddin ni kepada negeri Perlis. Okey. Disebutkan oleh Allahyarham Cikgu Ahmad dan juga Allahyarham Datuk kata Yazid Mat, disebutkan pada bulan Jun tahun 1800, Sultan Diauddin telah membuat suatu perjanjian persahabatan dengan George Leith, Governor Inggeris di Pulau Pinang, di mana kemudiannya seberang perai telah diserahkan kepada East India Company. Dalam perjanjian ini Sultan Diauddin disebut sebagai Raja Muda Perlis dan Kedah, dan seterusnya dilihat bahawa nama Perlis disebut dahulu daripada Kedah, iaitu Duli Raja Muda Perlis dan Kedah,
disebut lagi di Perlis dan Kedah, ke Perlis dan Kedah, dan negeri Perlis dan Kedah. Maksudnya lebih Perlis ke depan lagi. Perlis ni ke depan lagi. Ya. Jadi diulas lagi oleh kata Allahyarham Cikgu Ahmad dan juga Datuk kata Yazid Mat. Seperkara yang menarik perhatian ialah bahawa semenjak zaman Sultan Diauddin ini, jajahan Perlis atau Kayang sudah disebut sebagai negeri Perlis. Dia dalam Kesultanan Kedah, tapi dia jadi disebut negeri dalam negeri. Sebab tu jadi macam dua negeri. Ya, waktu tu dia tak sebut macam daerah Perlis dah. Mula disebut negeri Perlis. Walaupun kita kata dia bukanlah negeri yang berbeza lagi, tapi dah mula disebut. Maksudnya penggunaan perkataan negeri tu dah mula digunakan. Dah mula digunakan. Okey, depa sambung lagi. Nampaknya Perlis ni diperintah oleh Sultan Diauddin sebagai sebuah negeri tersendiri dan teristimewa dalam Kesultanan Kedah dewasa itu, seolah-olah wujud pemerintahan a state within a state, iaitu negeri dalam negeri, walaupun dalam perjanjian itu disebutkan bahawa negeri Perlis dan Kedah dan Pulau Pinang menjadi satu negeri. Jadi kita kata itulah impak tentang sebenarnya pemerintahan Sultan Diauddin Mukarram Shah atau pemarhum Kayang II ini telah mewujudkan satu ekosistem ataupun telah menyemai bibit-bibit di mana bagaimana negeri Perlis dan rakyatnya dan penduduknya bersedia ke arah pemerintahan sendiri. Gitu. Ya, sebab adanya pembesar, adanya cendekiawan, adanya seniman, dan juga rakyat-rakyat, macam-macam perkara lagi. Dan rakyat-rakyat yang menyokong. Ya. Dan rakyat-rakyat yang kita kata setia kepada kata baginda dan kemudian meneruskan legasi baginda. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor di atas penerangan tentang penubuhan awal. Negeri Perlis itu, macam mana nama Perlis itu boleh digunakan, macam mana Perlis itu lebih diutamakan oleh Tunku Diauddin. Baik. Seterusnya doktor, kita akan tanya lagi satu soalan yang amat penting lah. Ini mungkin akan menjadi satu topik yang cukup diminati lah oleh rakyat Perlis, insya-Allah. Okey, baik. Bagaimanakah hubungan di antara Tunku Diauddin Mukarram Shah II dengan kabilah Jamalul Lail yang akhirnya menjadi wangsa Jamalul Lail di Perlis? Boleh doktor terangkan sikit tentang benda ni? Baik. Jadi kalau kita nak terangkan misalnya, saya sekali lagi mungkin mohon untuk membaca lah buku yang ditulis oleh Allahyarham Cikgu Ahmad dan juga Datuk Yazid Mat. Jadi ditulis oleh kata mereka ini, ketinggian dan kemuliaan peribadi, berpengetahuan luas di bidang agama Islam dan lain-lain kelebihan yang ada pada diri Syed Harun itu, yakni orang kata penghulu Syed Harun lah, iaitu Jamalul Lail yang pertama sekali sampai ke negeri Perlis, telah menyebabkan Sultan Diauddin Mukarram Shah sangat kasih dan tertarik kepada beliau, yang mana kemudian beliau telah dikahwinkan dengan Tunku Sofiah, timang-timangan Tengku Tunjung, puteri Sultan Diauddin Mukarram Shah. Setelah kira-kira 2 bulan 10 hari selepas mereka berkahwin itu, Sultan Diauddin Mukarram Shah yang semasa itu telah menganugerahkan mukim arau kepada menantunya Syed Harun, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Hijrah 1212 bersamaan dengan tahun Masihi 1798. Maka hubungan antara Sultan Diauddin dengan Jamalul Lail itu adalah menerusi persemendaan, iaitu perkahwinan. Jamalul Lail yang kata pertama sampai ke negeri Perlis, iaitu Allahyarham ataupun almarhum penghulu Syed Harun itu adalah menantu baginda, yang kita kata dinikahkan dengan anak-anda baginda ataupun puteri baginda Tunku Sofiah, dan sebagai kita kata hadiah kepada perkahwinan tersebut, maka dianugerahkan mukim arau dan menantu baginda Syed Harun pun dilantik menjadi menjadi penghulu mukim arau. Maka disitulah bermula hubungan antara wangsa Jamalul Lail, kabilah Jamalul Lail dengan Sultan Diauddin Mukarram Shah II ini. Gitu. Cerita dia. Baik.
tuan-tuan dan puan, belum lagi habis, jangan nak pergi mana-mana lagi. Ada lagi satu segmen yang kita tak lupa dan kita takkan tinggal sampai bila-bila dalam podcast ni. Baik, doktor, kita akan masuk lagi satu, mungkin segmen yang terakhir. Ya. Ni disekalikan lah dengan satu soalan saya dimasukkan terus sekali. Ya. Iaitu kelaku palih. Kelaku palih. Kelaku palih adalah yang wajib ada dalam podcast ni. Ya. Supaya rakyat Perlis tahu apa itu kelaku palih. Ya. Dan doktor, saya juga nak bertanya kepada doktor, apakah langkah-langkah yang boleh dibuat oleh generasi masa kini supaya jasa Tuanku Diyauddin Mukarram Shah II ni dikenang dan terus dihargai? Ya. Dalam segmen kelaku Perlis ini saya bersyukurlah untuk saya dapat membuat seruan kepada semua rakan-rakan kita, rakyat Perlis, orang Perlis. Dan termasuk juga orang yang dia bukan rakyat Perlis. Dia bukan IC09. Tapi dia cinta kepada Perlis. Jadi ada orang yang kita kata mungkin mari bercuti atau mari kita berjalan, dia sudah ada satu rasa yang dia kalau boleh nak bersara di Perlis, kalau boleh mati di Perlis dan sebagainya. Jadi kepada semua orang-orang Perlis jauh dan dekat ini, marilah sama-sama kita ambil perhatian, ambil peduli dengan sejarah di sekeliling kita. Kadang-kadang di mana kampung kita duduk, di mana taman kita duduk itu, kadang-kadang ada monumen tertentu ataupun ada apa tertentu, akhirnya kita tak ambil berat, kita hanya kata yang tu orang dulu-dulu tinggal lama dulu dah. Jadi akhirnya kita pun tak tahu apa dia, baiknya ataupun buruknya. Jadi kita pun tak tahu. Kalau orang mari cerita pada kita benda yang buruk, kita pun terima. Orang mari cerita kita benda yang bagus melebihi, tapi melampau-lampau melebihi daripada sepatutnya, kita pun terima. Jadi sepatutnya kita ambillah peduli pada masa yang sama. Jangan kita terlalu longgar sampai kita tidak berpegang kepada fakta-fakta. Kalau tak berpegang pada fakta ni, takut juga misalnya ada tokoh-tokoh yang kita berkenaan dengan arahan satu kerajaan daripada luar Malaysia ni mari mesyuarat di gunung apa benda ke sebagainya. Jadi kita takut jadi kita begitu. Pada masa yang sama, jangan longgak, dan janganlah kita kata sampai kita tidak memeriksa sama ada maklumat itu perlu dirujuk silang dengan sumber-sumber dan sebagainya. Satu lagi seruan saya kita adalah, walaupun kita bukan kerabat diraja, kita orang biasa, kita tak ada keturunan Nabi, kita hanya keturunan Nabi Adam saja misalnya. Nabi juga jadi kita marilah sama-sama kita ambil peduli berkenaan dengan sejarah kita, sejarah keluarga kita. Cuba kita sambungkan daripada kita ni lahir, di atas kita siapa ibu kita, siapa bapa kita, dan siapa ibu bapa mereka, siapa adik-beradik ibu bapa dan tok nenek mereka yang sama lapis dengan kita. Siapakah adik-adik beradik kita, seibu sebapa ataupun kedua-duanya, siapakah para sepupu kita, siapakah dua pupu kita, dan siapakah anak-anak cucu mereka pula. Jadi kalau kita dapat mulakan sekarang pada hari ini, kesannya bukan hari ini, tapi kesannya adalah berpuluh-puluh tahun kita kata yang akan datang, anak cucu kita akan dapat kesan berdasarkan sedikit catatan dan sedikit penyimpanan rekod yang dilakukan oleh kita. Jadi sama juga kadang-kadang segala kenangan, memori yang memaparkan pengorbanan, kadang-kadang ujian, musibah yang cuba ditangani, yang namanya cabaran dalam hidup, namanya kita insan, kita ni manusia biasa, tidak boleh lari daripada kesusahan dan masalah. Pagi, petang, siang, malam, insya-Allah masalah tu kita nak lari daripada dia tak boleh, dia mai cari kita. Tapi maksudnya hanya sejarah yang merakamkan bagaimana kita tidak menyerah kalah dan kita cuba mengatasi perkara tu. Jadi jawapannya adalah, bila kita sudah ambil berat dan ada rekod sedikit sebanyak tentang kaum keluarga kita, mula kita juga untuk ambil berat tentang sejarah perkara-perkara di keliling kita, sejarah kampung kita, taman kita dan negeri kita. Jadi itu sepatutnya menjadi kelaku Perlis yang kita harapkan sangat dapat dibudayakan. Memang agak berat, tapi mulalah kita untuk menyimpannya. Saya nak beri contoh sekarang ni, contoh bila ada Facebook,
mungkin perkara-perkara tu sikit demi sikit, kadang-kadang mungkin 4-5 baris saja diletakkan dalam Facebook. Jika ada gambar, letakkan gambar dalam Facebook. Itu pun sebenarnya boleh menjadi asas. Update saja, tambah saja, tambah saja, tambah saja. Nanti kita nak merujuk, kita balik kepada wall di Facebook kita masing-masing itu. Boleh jadikan macam rujukan ataupun satu jurnal yang baik untuk betul, kita lah. Betul. Kan? Jadi demikianlah kita kata bagaimana media sosial digunakan untuk perkara-perkara kebaikan dan bukan ke arah perkara-perkara yang negatif ataupun kejahatan. Ya. Itu adalah kelaku Polly. Tapi inilah segmen terakhir untuk podcast tu. Ya. Sebelum kita habis doktor, ada satu lagi nak kena doktor minta buat. Ya. Itu rumusan lah. Rumusan daripada episod kita kali ini. Ya. Berkenaan dengan marhum Kayang 2, pemerintah Perlis ataupun pengasas Perlis yang dilupakan. Ya. Apa rumusan yang boleh kita buat? Rumusan pendek yang saya dapat buat adalah apa yang dikecapi oleh keluarga Jamalul Lail ni, demikian juga saya dan rakan saya tulis dalam Salasilah Perlis ini. Kami tuliskan, tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa wangsa Jamalul Lail berjaya mendirikan kerajaan di Perlis hanya selepas banyak ikhtiar dan usaha yang telah dirintis oleh Sultan Diauddin Mukarram Shah II. Jadi maknanya kita kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, tetapi sebab-sebab yang dijadikan adalah tidak akan boleh berdiri kerajaan Jamalul Lail Perlis tanpa usaha-usaha benih-benih yang telah ditanam dan disuburkan oleh Sultan Diauddin Mukarram Shah II ini sebagai nenda, sebagai tok pengasas orang kata negeri Perlis yang merdeka sebelum pemerintahan Raja Syed Hussein Jamalul Lail lagi. Jadi sebab itulah kita kata janganlah biar baginda kekal menjadi pengasas Perlis yang dilupakan. Marilah kita memahami kepentingan perjuangan baginda dan seterusnya menghargai jasa dan bakti baginda. Terima kasih doktor. Dari rumusan, saya pun nak buat rumusan juga sikit. Rumusan pendek je. Kita sebagai rakyat Perlis, selalunya ada benda-benda yang kita tak ambil power, tak pahadui. So jadi saya menyarankan kepada penduduk Perlis, terutamanya yang berhampiran lah dengan makam Tunku Diauddin Mukarram Shah II ni, selalulah mendoakan kebaikan pada dia. Jangan kita lupa dia, sebab dia adalah arkitek utama. Tu arkitek utama kepada penumbuhan sebuah negeri Perlis. Dengan dilupakan dan kepada anak-anak muda, terutama rakyat Perlis, kena ambil tahu pasal sejarah. Supaya sejarah ni maksudnya menghalang kita dari mudah ditipu. Itu maksudnya sejarah. Dan sejarah merupakan ibu kepada semua subjek yang kita belajar di sekolah. Sebab sejarah ni adalah pemula kepada semua benda yang kita belajar. Matematik, math, everything semua adalah bermula daripada sejarah. Itu yang, ini saya quote sikit pada perkataan Dr. Sahul Hamid yang mengajar saya di USI dulu. Sejarah adalah ibu kepada semua mata pelajaran. Itu yang dia kata dulu. Saya quote sikit pada dia. Terima kasih kepada dia sebab memberikan ayat tu kepada saya dan pada kawan-kawan saya juga. Maksudnya. Dan insya-Allah terima kasih doktor untuk episod kali ini, cukup bermakna kepada saya dan juga semua penduduk Perlis, terutamanya yang menonton sekarang ni. Dan saya nak berpesan kali lagi, kita bukan takat ni episod tau. Bukan takat ni. Ada lagi. Doktor gelak tu mesti ada episod lain lagi tu. Mesti gelak tu ada makna. Kan betul? Okey. Baik, episod seterusnya berkenaan adalah pemikiran Perlis. Perlis worldwide, pandangan dunia orang. Perlis worldview. Oh, worldview. Worldwide pula. Salah sebut pula. Terima kasih betul. Perlis worldview, pandangan dunia orang Perlis. Maksudnya orang Perlis yang berada di mana tu? Di Perlis lah. Cara orang Perlis melihat dunia. Okey. Dan sebelum habis, saya nak berpesan sekali lagi kepada para penonton, jangan lupa follow. Yang saya tahu mesti ada tak follow gini, mesti ada yang tak follow lagi. Mesti follow page kami Facebook, itu Salasilah Perlis 09. TikTok, Instagram, YouTube dan juga Spotify.
Itu yang paling wajib lah untuk diikuti supaya tuan-tuan dapat tengok balik video-video yang kami cakap-cakap ni. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu kita, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang memberikan jalan dan memberikan peluang kepada kita untuk menjalankan podcast ini. Serta ini adalah kru-kru yang paling hebat sekali lah, tidak dilupakan, takkan dilupakan sampai bila-bila, iaitu Suara Sunnah. Suara Sunnah sentiasa memberi satu komitmen yang baik kepada kami untuk menjalankan live ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana terus setia, tak ada muka lain, nasi kita. Sama-sama saudara Helmi. Terima kasih Maib dan terima kasih Suara Sunnah Channel. Ya. Dan akhir sekali, ingat Syed Helmi, ingat podcast Salah Sila Perlis, segalanya Perlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.